Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada hari ini dalam program Satu Hari, Satu Juzuk, Satu Ibrah yang dianjurkan oleh pihak Icon Syabab Resources. Dan hari ini saya, Nurul Afika binti Muhammad Rozali, akan bersama-sama anda semua, para penonton, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita mengupas sedikit berkaitan dengan kisah daripada surah Al-Qasas. Sebelum saya pergi jauh dan sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, apa kata kita berkenalan dulu dengan surah ini. Surah Al-Qasas merupakan surah yang ke-28 dan berada pada juzuk ke-20, mempunyai 88 ayat dan insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi, kita akan mengupas sedikit sebanyak cerita daripada ayat yang ke-7 sehingga ke-13 insya-Allah. Dan surah Al-Qasas ini diambil daripada kalimat qasas yang berada pada ayat ke-25, di mana kisah pada ayat 25 ini Nabi Musa yang ketika itu berada di Madian menceritakan perihal baginda kepada ayah kepada dua orang wanita yang baginda bantu sebelum itu, kisah perjalanan bagaimana baginda boleh sampai ke Madian. Jadi dan akhirnya di akhir ayat tersebut ayah kepada dua wanita ini melafazkan kepada Nabi Musa, memberikan satu ayat jaminan, kau selamat dah dekat sini, tak perlu takut, kau dah selamat dah dekat sini. Jadi itulah sikit sebanyak cerita tentang surah Al-Qasas yang kita akan tadabbur pada hari ini. Dan hari ini saya tidak bercadang untuk menceritakan, sebab bila kita cerita pasal kisah Nabi Musa, automatik dalam kepala kita akan fikir, oh kalau Nabi Musa maksudnya berkaitan dengan Firaun. Tapi pada hari ini saya bercadang untuk kita sama-sama mentadabbur kisah di awal kehidupan Nabi Musa, iaitu di mana di saat baginda dilahirkan. Dan kisah ini saya ingin kita sama-sama menghayati perjalanan bagaimana Allah ilhamkan ibu baginda, ibu Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya asbab ilham tersebut, asbab wahyu tersebut, Nabi Musa terselamat daripada ancaman bunuh, ancaman sembelihan daripada Firaun yang sangat zalim. Baik, insya-Allah kita untuk sahabat-sahabat mana yang ada Al-Quran bersama-sama, kita boleh tadabbur pada hari ini, kita boleh buka muka surat 386 dan saya akan bacakan sedikit ayat yang ke-7 tersebut sebagai mukadimah lah pada hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. Baik, pada ayat ke-7 ini kita dapat hayati, kita dapat baca, kita dapat mentadabbur. Ayat ini bermula dengan Allah mulakan dengan wa auhayna. Wa auhayna ni para ulama bahaskan bahawasanya dia membawa maksud sebagai ilham. Auhayna ni biasanya kita akan biasa dengar kalau mewahyukan lah, mewahyukan, dan kita maklum kalau mewahyukan ni maksudnya Allah wahyukan kepada para anbiya. Tetapi dalam kisah ibu Nabi Musa ni, dalam kisah Nabi Musa ni, Allah bukan mewahyukan sebagaimana wahyu-wahyu para anbiya, tetapi ia adalah satu ilham yang Allah sendiri berikan kepada ibu Nabi Musa, ilham untuk membantu satu jasad yang sangat berharga pada saat itu, dan dia bukanlah wahyu kenabian. Itu sebagai nota tambahan lah, nota tambahan kan, sebab mungkin ada kata kenapa mewahyukan, jadi maknanya mak tu Nabi lah. Tak, dia bukan Nabi, dan Allah hanya memberikan dia satu ilham untuk menyelamatkan
satu jasad yang sangat bernilai pada saat itu. Jadi baik, apa kata kita baca dan kita cuba hayati kisah apa yang Allah lakarkan dalam ayat ke-7 ini. Ertinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, yakni Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungainya. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Baik, pada ayat ini kita masuk pada tajuk kita pada hari ini, iaitu ilham ibu Nabi Musa. Pada saat ini Allah menceritakan perkara pertama yang Allah berikan ilham kepada ibu Nabi Musa ni adalah susuilah Nabi Musa itu. Okey, kita cuba back to reality lah. Seorang ibu yang baru melahirkan anak, dan sebelum melahirkan pun, dalam keadaan mengandung pun dah tengah risau ni, sebab nak tahu, dan memang dah tahu dah Firaun dan bala tentera dia yang bengis, yang sangat dahsyat kezalimannya, sangat kejam, yang dah sembelih puluhan ribu mungkin anak-anak kaum Bani Israel, anak-anak lelaki kaum Bani Israel. Dan ibu Nabi Musa ni berada dalam salah seorang ibu yang mengandung tu, dengan keadaan tak tahu anak ni perempuan ke lelaki, sebab zaman tu mana ada CT scan kan, walaupun zaman tu hebat, tapi zaman tu tak ada lagi CT scan boleh tengok anak tu lelaki ke perempuan. Jadi dalam keadaan sangat ketakutan, sangat cemas, sangat risau. Apalah jantina anak aku ni, kalau lahir nanti macam manalah dia. Kalau perempuan alhamdulillah selamat, kalau lelaki confirm dah jadi bahan tujuan geng-geng Firaun ni nak bunuh. Jadi perasaan ibu tu dah bergelora, dah orang kata dah dalam keresahan yang teramat. Bila saat melahirkan, tiba-tiba dapat tahu anak lelaki. Jadi dengan keadaan dah tahu anak lelaki dengan keadaan sakit ni, kalau kita baru lepas bersalin yang sakit tu, tiba-tiba tahu orang nak buat jahat ke anak, confirm lah risau. Dah tak kisah dah sakit ke apa ke, dah jadi cemas. Dah tak boleh nak fikir dah apa yang terbaik. Tapi Allah ilhamkan dia. Pertama sekali, susuilah anak tu. Susui anak tu, bagi dia kenyang. Banyak sebab lah nak susu kan. Kalau tak susukan, mungkin anak tu akan menangis. Sebelum menangis tu nanti tentera-tentera Firaun akan dengar bunyi bayi. Jadi semua akan berkerumun. Dan kalau maksudnya banyaklah hikmah di sebalik susu. Dan di sebalik tu juga, ini sebenarnya satu peringatan untuk kita para ibu untuk susuilah anak selagi mampu. Itu pun salah satu hikmah yang kita boleh dapat lah. Okay? Sebab Allah sendiri yang ilhamkan kepada ibu ni tadi, susuilah anak tu dulu sehingga kenyang. Dan kemudian Allah kata apa? Allah kata, apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia. Hanyutkan dia ke dalam sungai. Sahabat perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana perasaan seorang ibu yang saat tu tengah cemas, tiba-tiba terpaksa melepaskan anak yang baru dilahirkan ke sungai. Jadi perintah ni lah perintah yang sangat besar. Tetapi sebenarnya ilham ni pada saat ini dikatakan, diterangkan oleh para ulama dalam banyak kitab tafsir. Ibu Nabi Musa masa saat melepaskan Nabi Musa di dalam peti, yang mana dilakarkan dalam surah Taha ayat yang ke-39. Sekejap lagi kita akan bacakan sedikit untuk bagaimana kita tahu perjalanan Nabi Musa dihanyutkan ke sungai itu. Bayangkan perasaan ibu Nabi Musa nak menghanyutkan Nabi Musa ke sungai itu adalah satu benda yang sangat besar. Tapi ulama kata pada saat itu Allah memberi satu ketetapan hati untuk beliau melakukan tu. Sebab fikir pasal nyawa, nak selamatkan nyawa ni, tak nak bagi mati, tak nak bagi kena sembelih dengan tentera Firaun yang sangat zalim. Jadi pada ayat ke-39 dalam surah Taha, saya bacakan sedikit maksud daripada surah Taha ini. Allah kata, letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya.
dan aku telah tanamkan dan dari kemurahanku perasaan kasih dan sayang terhadapmu dan supaya engkau dibela dan pelihara dengan pengawasanku. Jadi ibu Nabi Musa yang baru melahirkan, yang baru lepas menyusukan, sebab masa menyusu ni dia tengah risau lagi macam manalah susu, lepas susu tak, masa menyusukan tu macam manalah keadaan anak aku nak buat apa ni dengan anak ni, lepas ni mesti confirm tentera Firaun tahu, confirm Firaun tahu ni anak ni. Tapi Allah ilhamkan dia, lepas dah menyusu sampai kenyang tu, letakkan dalam peti dan hanyutkan ke sungai. Masa saat dihanyutkan tu, ibu Nabi Musa cekal, orang kata kuatlah hati untuk melepaskan dan tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tetapi Allah sendiri meletakkan satu jaminan bahawasanya Allah akan kembalikan anak ni. Pada ayat yang ke-7 tu di akhir tu, Allah akan kembalikan anak ini kepada ibu Nabi Musa tu kembali. Ada dua jaminan yang Allah beri, ada dua pengharapan besar yang Allah berikan, ilhamkan kepada ibu Nabi Musa bahawasanya suatu hari anak ni nanti akan dikembalikan kepadamu dan akan dijadikan utusan Allah. Ini yang menguatkan hati ibu Nabi Musa melepaskan Nabi Musa. Okey. Dalam pada itu kita pergi ke ayat yang ke-8. Kita tengok apa pula kemudiannya cerita dia. Okey. Maka dia dipungut oleh keluarga Firaun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Firaun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang yang bersalah. Pada ayat ke-90, dan isteri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak sedang mereka tidak menyedari. Ayat ke-7 dan ke-8 ni menerangkan cerita bagaimana Nabi Musa sampai kepada Qasr Firaun, ke istana Firaun. Apabila Allah dah mentakdirkan perjalanan peti tu sampai ke istana Firaun, bila dayang-dayang, gundik nampak, semua nak ambil peti tu, nak tahu apa benda ada dalam peti tu. Kemudian bila nampak bayi, mereka bawakan kepada Asiyah bintu Muzahim. Bila Asiyah nampak, maka terlahirlah satu perasaan kasih dan sayang. Perasaan kasih dan sayang ini sebenarnya digambarkan Allah dan Allah telah terangkan kat kita. Allah dah bagi tahu dah dalam surah Toha tu. Mana ayat yang saya bacakan tadi? Supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih dan sayang. Maksudnya Allah sendiri yang hadirkan rasa kasih dan sayang kepada orang yang melihat Nabi Musa tu. Sekarang ni kita kena bayangkan bahawa keadaan Firaun, keadaan istana Firaun ni tengah orang kata tengah giat melancarkan aktiviti penyembelihan bayi-bayi lelaki kaum Bani Israel. Jadi pantang jumpa. Siapa jumpa kena sembelih. Siapa nampak bayi lelaki kena sembelih. Kena matikan. Tak kiralah depan mak ayah ke, tak depan mak ayah ke, tapi wajib matikan. Wajib bunuh. Jadi masa tu, saat tu bila Nabi Musa sampai ke dalam kawasan istana, semua yang melihat Nabi Musa tu timbul rasa kasih dan sayang. Sehingga kan menyebabkan isteri Firaun ni jadi sayang sangat tu, menyebabkan dia boleh cakap dengan suami dia, bang, janganlah bunuh anak ni. Kita jadikan dia anak angkat kita. Dia akan jadi penyejuk mata kita. Sehingga tu besarnya kasih sayang Asiyah kepada Nabi Musa walaupun pertama kali lihat. Kerana Allah sendiri yang dah menghantarkan jundullah, menghantarkan tentera-tentera Allah, iaitu tentera perasaan, tentera hati, tentera kasih sayang. Sebab Allah sendiri yang berikan perasaan tu. Dan Firaun yang kita tahu sifat dia yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang memang tak fikir dah perasaan orang ni, tak fikir dah perasaan manusia ni, yang tahu aku kena selamatkan kekuasaan aku. Aku kena selamatkan mahligai aku kena selamatkan aku punya pemerintahan aku ni daripada ancaman kaum Bani Israel yang akan meruntuhkan. Tiba-tiba apabila melihat Nabi Musa, jatuh ego dia.
hilang rasa tu sedikit demi sedikit. Ditambahi lagi dengan pujukan si isteri ni tadi, jangan bunuh anak tu. Masya Allah. Kita kena bayangkan Firaun ni, sebab Firaun ni dia bukan, kebengisan dia bukan biasa-biasa. Kezaliman dia, keegoan dia, orang kata apa, kalau kita tengok pun dia ibarat gangster-gangster jalanan yang jumpa orang je bunuh, yang jumpa orang je pukul. Ibarat macam tu lah. Tapi besar lagi lah Firaun ni, sebab dia sampai tahap boleh mengaku dia ni Tuhan kan. Sebab dia rasa semua kekuasaan, semua kemenangan yang dia dapat daripada peperangan tu adalah hasil daripada diri dia. Dan dia pun diwayatkan, ada setengah riwayat mengatakan dia tak pernah sakit. Jadi benda ni sangat besar tau. Dia rasa dia sangat gah. Dia rasa tak ada orang mampu menjatuhkan ego dia. Tetapi sebenarnya dia lupa. Dia lupa Allah yang mengaturkan perasaan dia. Allah yang memberikan. Allah yang mencampakkan perasaan kasih sayang pada dalam hati dia. Dan ada satu kelemahan juga yang Allah tunjukkan. Sebengis mana pun seorang lelaki itu, sebengis mana pun pemimpin itu, terhanyut, terpujuk dengan pujukan si isteri ni. Kisah dia Allah rakamkan sendiri. Bagaimana Firaun terpujuk dengan kata-kata Asiyah. Asiyah dia cakap, bang, jangan bunuh. Kita jadikan dia anak. Dia akan jadi penyejuk mata kita, memberi manfaat kepada kita. Dan akhirnya Firaun setuju. Di saat Firaun setuju, itulah sebenarnya satu kuasa yang sangat besar, yang kita sendiri boleh menjadikan dia sebagai satu motivasi untuk diri kita. Sedikit kita masuk back to reality dunia kehidupan kita sekarang ni. Sebab kita setiap manusia, bukan semua orang suka kita. Mungkin kita tak buat salah pun, tapi orang tak suka kita. Nak macam mana kan? Tapi kita jangan lupa bahawasanya semuanya pertolongan daripada Allah. Perasaan kasih dan sayang tu, Allah yang boleh membolak-balikkan hati. Allah je boleh membolakkan balik hati seseorang tu daripada benci kepada suka, daripada suka kepada benci. Jadi kalau kita rasa beratlah dikelilingi orang yang benci-benci kita tanpa kita tahu apa salah kita, tanpa kita tak buat tu salah, tiba orang tak suka juga. Mohonlah pada Allah, kerana ada satu pertolongan daripada Allah, dan hanya Allah yang mampu mengawal keadaan tu. Macam tu. Bolehkan insya-Allah. Jadi saya kira saat saya baca kisah ibu Nabi Musa ni, sebenarnya masa saya mengandungkan anak. Jadi keadaan dia sangat dekat dengan jiwa, sebab kita dapat rasa macam mana perjalanan tu kan. Okey, jadi baik. Habis kat situ maksudnya, bila dah Firaun dah terima Nabi Musa ni, maka Nabi Musa secara rasminya menjadi anak angkat Firaun. Bayangkan, dia dah bunuh puluhan ribu anak lelaki kaum Bani Israel yang mana dia sangat takut. Dia bunuh sebab dia rasa risau sangat. Dia ingin melawan takdir Allah yang mana dia tahu akan wujud seorang anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Sebab itu dia bunuh anak-anak lelaki yang ada hanya nak melawan takdir Allah. Tapi dia lupa Allah tu siapa, Allah tu Tuhan kita, Allah tu pencipta, Allah tu mencipta dia, Allah mencipta semuanya. Allah kembalikan, Allah putarkan balik takdir tu, menyebabkan sebenarnya yang berada, yang memasuki istana dia tu adalah orang tu lah. Orang tu yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Orang tu yang akan memusuhi dia satu hari nanti. Orang tu akan menyebabkan dia mati dalam kehinaan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Cerita ni memang sangat hebat sebenarnya. Sangat hebat perjalanan dia. Baik, kita masuk ke ayat ke-9. Ayat ke-10. Kita kembali kepada keadaan ibu Nabi Musa ni. Selepas ibu Nabi Musa menghanyutkan anak dia ke sungai, apa yang terjadi pada dia? Relax je. Lepas hanyut, tak apalah, tawakal Allah je. Okeylah tu, anak aku akan hidup. Tapi sebenarnya tidak. Allah meraihkan perasaan dan lumrah seorang ibu. Allah meraihkan perasaan itu. Allah kata apa dalam surah ni? Dalam ayat ni. Ayat yang ke-10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahsia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk, sedangkan tidak kami teguhkan hati dia, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji-janji Allah. Okey. Kita kembali kepada fitrah, lumrah seorang manusia
ibu yang baru melahirkan dalam keadaan kesakitan tiba-tiba dapat ilham untuk menghanyutkan anak ke sungai tanpa tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Tanpa tahu, tawakal tu ala Allah. Perasaan dia sama seperti kita. Iaitu dia start mula rasa kosong. Kosong ni ulama tafsirkan kosong ni dia jadi bingung, dia jadi keresahan, dia jadi sedih, dia jadi hilang arah kejap. Hampir-hampir menyebabkan keadaan itu hampir-hampir menyebabkan rasa itu terbongkar. Tapi hebatnya ibu kepada Nabi Musa ni adalah dia mampu mengawal perasaan itu. Ni nak melolong ni, nak menangis, nak menjerit ke orang ni. Anak tu apa jadi ni? Nak menjerit. Tolong kan. Tolong anak aku tu kat sungai. Aku dah tak tahu apa benda aku buat ni. Gila ke aku hanyutkan anak yang baru lahir dekat sungai. Apa jadi? Siapa akan tolong dia? Tak ada orang tahu anak dalam peti tu. Kalau ikutkan keadaan. Tetapi Allah dah tetapkan hati dia. Saat dia tengah rasa risau tu, saat tengah dia rasa was-was, gelisah, rasa macam nak menjerit, rasa macam orang kata nak meroyan lah istilah kita kan. Nak meroyan ni anak, apa gila aku pergi buang anak dekat, campak anak dekat sungai kan. Macam mana kehidupan dia. Tapi Allah tetapkan hati dia. Allah tetapkan hati Ibu Musa ni. Allah damaikan hati dia. Selang beberapa masa je, Ibu Nabi Musa dah boleh bertenang semula. Menyebabkan rahsia itu tak terbongkar. Sebab kalau rahsia itu terbongkar, habis Nabi Musa. Confirm tentera Fir'aun tahu, tapi Allah jadikan dia tetap hati, bertenang, dan akhirnya takdirnya macam mana? Allah berikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk mengarahkan anak perempuan dia, yakni kakak kepada Nabi Musa untuk mengikuti, orang kata apa, memerhati keadaan adik ni tadi yang berada dalam peti tu. Jadi pada ayat ke-11, ibu Nabi Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh sedang mereka tidak menyedari. Okey. Keadaan ini kalau kita mungkin rasa pelik lah, orang tak boleh tahu pula kan, tak boleh nampak pula kakak Nabi Musa ni ikut. Tapi sebenarnya dia adalah satu kebijaksanaan si kakak ni tadi. Dia mengikuti adik tu, tapi dengan keadaan pura-pura kononnya dia tengah buat sesuatu lah. Ada yang kata tengah macam putih sampah, jadi orang tak nampak punya dia ni tengah mengikuti jejak peti tu. Kebijaksanaan dia lah dekat situ. Jadi perjalanan anak Nabi Musa ni bukti kepada usaha selepas tawakalnya kepada Allah. Maksudnya, dia dah bertawakal kan? Ibu Nabi Musa masa buat tu tawakal tak Allah, aku lepaskan anak aku dan jaga anak Allah. Tiba-tiba dah rasa tergoyang sikit, iman up and down kan? So masa tengah kuat tu, kuat semangat. Ni dah rasa macam resah sikit dah. Bila masa saat itu, tiba-tiba Allah ilhamkan dia pula suruh anak dia pergi tengok. Sebab dia dah tak boleh lah. Dia dah, yelah mak kan, confirm lah orang kan dapat syak. Jadi dia suruh anak dia, hantar anak dia. Lagipun dia perempuan bersalin kan. Itu logik akal kita lah. Jadi anak perempuan ni pergi ikut. Itu adalah satu usaha. Dekat sini, menggambarkan dekat kita, memberitahu dekat kita bahawa dalam kita bertawakal kepada Allah, kita kena usaha. Memang kita tawakal pada Allah dan memang kita pada keadaan tu, ibu Nabi Musa dah rasa memang Allah bagi pengharapan bahawa anak tu akan dikembalikan. Kalau macam tu, kita tak perlulah dia untuk dia nak suruh anak dia tengok kan. Tapi nak tunjukkan kat sini dia usaha. Dia usaha untuk memerhati keadaan anak supaya tahu kisah anak tu ke mana. Peti tu dihanyutkan ke mana. Okey. Baik. Dalam keadaan memerhati ni, kakak Nabi Musa ni bijak lah. Bijak maksudnya sehingga tahap memang semua orang tak sedar. Semua orang tak menyedari keadaan peti tu, tak tahu pun yang kakak tu sebenarnya follow adik dia. Tak tahu pun. Jadi, okey. Selepas sampainya Nabi Musa ke dalam istana dan kakak dia dah pergi tengok keadaan, tiba-tiba masa satu saat selepas beberapa detik, sebab kejadian ni mungkin terjadi hanya satu hari. Sebab dirakamkan dalam tafsir-tafsir bahawasanya perpisahan antara ibu Nabi Musa dengan Nabi Musa ini tidaklah selama bagaimana Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub yang terpisah lama, ayah dan anak kan. Tapi kisah ni hanya sekejap.
Tapi sebab dia baby, baru lahir pula dan terhanyutnya tu terpisahnya tu dengan keadaan yang sangat sedih. Jadi Allah dah janji dah tadi untuk memulangkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah ketika Nabi Musa dah menunjukkan tanda-tanda kehausan. Kan lama tu perjalanan tu. Kan tadi Allah dah suruh susukan awal-awal. Ni dah tiba masa dah lapar pula. Bila Nabi Musa dah menunjukkan kehausan, tanda-tanda kehausan tu, Firaun dan bala tenteranya dan orang-orang istana mula resahlah cari ibu susuan. Ini memang trend orang-orang Arab kebanyakannya memang akan usaha untuk carikan ibu susuan kepada seorang bayi kalau tak ada susu ibu yang sebenar. Jadi dia usaha cari ramai orang. Tetapi takdir Allah Allah menahan mulut Nabi Musa daripada menerima susu-susu pelawaan ibu-ibu yang ada. Sehingga kan dalam kitab Qasas Quran ni menceritakan Nabi Musa ni menangis dah meraung-raung dah. Dah macam apa? Dah memang kehausan sangat sehingga Firaun risau, lahir perasaan risau dalam hati Firaun, takut budak ni mati. Sebab dia menolak semua pelawaan. Dan yang bijaksananya si kakak ni tadi, apabila tengok adik dah meraung tu, macam mana adik aku dah meraung ni? Dia muncul dengan keadaan orang tengah tegang ni, tengah kalut semua ni. Lah dia muncul kat situ. Dia muncul dan bagi tahu. Nak tak kalau aku bagi tahu ada seorang ibu yang mampu menjaga anak ni dengan jagaan yang lebih baik. Ada kata pendapat kata Ibnu Abbas kata timbul juga sebenarnya ke apa? Orang macam pelik lah. Kenapa budak ni daripada mana semua kan. Tapi disebabkan keadaan yang sangat cemas tu, dia menangkis perasaan yang pelik-pelik lah. Maksudnya tak adalah nak mempersoalkan lebih-lebih. Cuma si kakak ni kata tadi, takkanlah tak ada orang nak, yang ni diceritakan sedikit lah daripada Ibn Abbas. Bahawasanya takkanlah orang tak nak berkhidmat pada raja. Jadi mestilah ada orang nak berkhidmat pada raja ni, mesti dia nak bagi yang terbaik. Jadi apa kata saya nak kenalkan dengan orang yang boleh bagi khidmat pada raja dengan baik. Macam itulah jadi terubatlah kan hati. Lagipun masa tu semua orang risau ni, takut Musa mati sebab dia tak nak minum susu daripada mana-mana ibu. Dan kemudian bala tentera semua, geng-geng dalam istana ni setuju untuk bawa anak ni kepada ibunya, kepada perempuan yang diceritakan tanpa mengetahui itu adalah ibu kandung Nabi Musa. Masa Nabi Musa dipangku oleh ibu dia, Nabi Musa terus minum dan diceritakan minum yang sangat laju lah kalau kita tengok kan. Dan sebenarnya satu benda hikmah yang Allah tunjukkan dekat kita. Hatta penerimaan penyusuan tu pun sebenarnya dalam pantauan Allah, dalam tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menghalang anak ni tadi, Musa ni tadi daripada menerima susu ibu-ibu lain. Besar sebenarnya perjalanan Nabi Musa ni, dia bukan hanya pertolongan daripada manusia tapi pertolongan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Daripada peti, daripada sungai, daripada perasaan, hati kasih sayang orang terhadap Nabi Musa. Daripada susu tu tadi, Allah menghalang lidah dia, Allah menghalang mulut dia daripada menerima susu-susu tadi. Sebab kalau diterima susu-susu yang lain ni, takkan mungkinlah Nabi Musa ni dapat dikembalikan kepada ibu dia. Jadi asbab itu Allah takdirkan dia untuk tak terima mana-mana susu supaya tak adanya, Allah nak kembalikan dia kepada ibu ni tadi, nak gembirakan hati ibu ni tadi yang dah berkorban, yang dah korban perasaan yang hampir rasa nak gila, hampir nak menjerit, hampir semualah, hampir meroyan orang kata kan. Allah nak kembalikan balik perasaan tu. Dan Allah dah berjanji dengan dia pada awalnya, Allah akan kembalikan. Dan Allah memang menepati janji. Allah kembalikan ke pangkuan ibu ni. Maka gembiralah ibu ni di saat anak dah dipulangkan ke pangkuannya. Masa saat itu, sebab semua orang tak tahu ni. Yang tahu hanya ibu dengan si kakak ni tadi. Tak ada orang tahu yang anak tu, adik baby tu ahli keluarga ni. Jadi sebab tu bila tengok Nabi Musa dah menyusu, semua orang dah puas hati, seronok tengok. Akhirnya Nabi Musa disusui oleh ibu kandungnya sendiri dan diberi upah dan ganjaran daripada Firaun. Masya Allah, kita menyusukan anak kita tapi dapat bayaran yang
tinggi daripada raja. Sebab menjaga anak angkat dia. Dan sebab itu juga ada ulama mengatakan bahawa keluarga Nabi Musa dipandang hebatlah, dipandang tinggi kerana dia menjadi keluarga susuan kepada keluarga Firaun, keluarga raja. Masya Allah, tabarakallah. Hebat sebenarnya perjalanan dia. Dan paling hebat sebenarnya perasaan ibu tu tadi. Sebab dia bermain dengan emosi. Daripada mengandung tu dah risau, dah stres, dah fikir macam-macam dah. Tiba-tiba masa lahir, nak kena hanyut pula anak tu. Bila dah hanyut, tiba-tiba rasa macam apa benda aku buat ni? Aku nak membunuh anak aku sendiri ke? Gila ke aku ni? Sampai tahap macam tu. Tapi Allah yang menetapkan hati dia. Sebab tanpa takdir yang indah ini, jasad Nabi Musa tak akan terselamat. Sebab ancaman dia sangat hebat. Sebab Firaun ni dia tak ada langsung perasaan belas kasihan. Firaun tak ada langsung perasaan bila tengok baby tu, alah sianya nak bunuh, tak ada. Dia langsung tak ada perasaan tu. Yang dia tahu dia nak menyelamatkan dia punya kekuasaan, dia nak menyelamatkan pemerintahan dia, kerajaan dia. Sebab dia tahu nanti memang akan ada lahirnya lelaki daripada kaum Bani Israel akan menghancurkan dia. Sebab kita kena pandang Firaun ni satu sosok yang sangat gah, yang penuh dengan keegoan, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kezaliman, kekejaman. Apa je yang dia tak buat, semua dia buat, termasuk mengaku diri sebagai Tuhan. Itu sangat besar. Tapi apabila melihat Musa, Allah jentik hati dia, Allah putarkan perasaan yang tak ada belas kasihan tu kepada perasaan kasih sayang. Jadi kat situ sebenarnya sangat besar, Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya kuasa Allah. Allah je mampu memutar belikkan perasaan dia tu untuk lahirkan rasa kasih dan sayang kepada Musa AS. Yang mana sebenarnya Musa ni lah yang sebenarnya, Nabi Musa ni lah anak kecil yang dipangku itu, anak kecil yang dilihat dengan kasih sayang, itulah sebenarnya takdir Allah yang akan menjadi penentu kepada yang akan menjadi kehancuran, punca kehancuran kepada kerajaan dia. Yang menyebabkan dia mati dalam kehinaan. Yang menyebabkan Allah tak terima jasad dia lah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, di akhir-akhir ni, saya dah mencapai ke akhir lah, akhir kalimat, akhir slide. Hikmah yang terakhir, kita cuba cari hikmah kisah ibu Nabi Musa ni. Saya tuliskan kat sini 6, tapi mungkin sahabat-sahabat yang mendengar cerita pada hari ini mendapat lebih banyak lagi hikmah yang besar. Tapi antaranya adalah azam yang tinggi. Bagaimana azam yang tinggi? Masa saat ibu Nabi Musa nak menghanyutkan bayi tu tadi. Tu kena azam yang tinggi tu. Kalau dia main acuh tak acuh, last sekali memang ambil anak tu. Tapi sebab azam dia tinggi ni, tak apa, demi nyawa anak ni, aku nak hanyutkan juga. Dan tawakal kepada Allah. Nombor 2, tawakal kepada Allah. Tawakal sungguh-sungguh ni. Tawakal lillahi ta'ala. Allah jaga. Tetapi di samping Allah jaga, di samping azam yang tinggi, di samping kecekalan hati ibu Nabi Musa ni, Allah berikan dia cetusan untuk dia berusaha melihat keadaan anak tu. Cuba bayangkan kalau kakak dia tu tadi, anak perempuan tak pergi tengok keadaan adik ni, jadi sampai sudahlah tak tahu yang anak tu, bayi tu lapar, kehausan dan akan pulangkan ke ibu Nabi Musa. Tapi sebab itu Allah jadikan dia usaha, Allah cetuskan arahan, ilham kepada ibu Nabi Musa untuk arahkan kakak dia pergi tengok. Itu adalah usaha. Kita jangan pandang rendah walaupun sekecil-kecil usaha yang kita lakukan. Kalau kita dah betul-betul azam, kita dah betul-betul tawakal, usahalah walau sekecilnya, Allah akan tentukan khabar yang gembira kepada kita. Keempat, bersabar dengan janji-janji Allah. Sabar tak ibu Nabi Musa ni? Sabar. Sabar sangat. Kalau dia tak sabar, mungkin boleh jadi masa saat dah hanyut tu, dia ceritalah dekat kawan-kawan dia, jiran-jiran, aku tadi baru lepas hanyutkan anak aku ni. Kalau tak sabar. Tapi dia sabar. Tahan, sabar. Nanti anak perempuan aku akan bawa berita gembira. Mungkin Allah akan tunaikan janji Allah. Sabar dengan janji Allah. Okey. Kelima, teguh keimanan dalam menerima ketentuan Allah. Teguh tak? Teguh. Kalau tanya pada diri sendiri, andai kata Allah suruh kita, ilhamkan kita untuk hanyutkan anak ke sungai, anak yang baru kita lahirkan ke sungai, agak-agak mampu ke tidak kita untuk melakukan seperti tindakan ibu Nabi Musa ni?
Tak kira lah anak yang keberapa sekalipun, hatta anak ke-10 pun takkan sanggup kan kita nak melepaskan anak yang dalam keadaan kecil, yang baru lepas lahir, yang baru lepas kita susukan, baru lepas kita pangku dengan muka comel-comel tu, nak lepaskan dia. Tak akan mampu. Tapi asbab keimanan, asbab dia beriman dengan apa yang Allah dah ilhamkan kepada dia, maka dia mampu lakukan dia. Mampu lakukan dengan hati yang sangat teguh. Hati yang sangat teguh. Dan yang terakhir adalah kuat semangat dan tidak mudah mengalah. Kuat semangat. Kalau saya sendiri, saya tak tahu. Kalau saya berada di situasi Ibu Nabi Musa tu, saya tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Ibu Nabi Musa ni kuat semangat dia. Kuat sangat. Walaupun perjalanan tu mungkin sehari je. Sebab diriwayatkan masa tempoh tu, sebab daripada susuan yang pertama sampai susuan yang kedua, mungkin sekejap je, tapi tempoh tu adalah tempoh yang berat. Kenapa Allah rakamkan kisah ini dalam Al-Quran kalau keadaan ini tak memberi manfaat atau tak memberi apa-apa ibrah kepada kita? Jadi benda ni besar sebenarnya. Walaupun sekejap tempoh dia, walaupun orang kata alah kejap je, tapi perjalanan nak melepaskan anak, nak menyelamatkan satu nyawa yang sangat berharga ni, dia sangatlah besar. Sangatlah besar. Dan ia memberi impak yang sangat besarlah untuk seorang ibu, dan kita sendiri sebenarnya boleh jadikan teladan yang sangat hebat. Kita sebagai ibu, kita boleh jadikan surah ini, ayat ini, daripada ayat 7 ke 13 ini satu penghayatan yang besar sebagai seorang ibu. Mohonlah kepada Allah, semoga Allah sentiasa berikan kita ilham yang terbaik sebagai seorang ibu, ilham yang datang daripada sisi Allah. Contoh nak marah anak, nak marah, tarik nafas kejap, ya Allah bagilah ilham macam mana nak marah anak ni. Nak betulkan kesalahan dia, janganlah jadi membebel-bebelkan. Itu peringatan yang untuk saya sendirilah, terutamanya sebagai ibu. Jadi kisah ni kisah yang hebat, kisah yang mampu mengalirkan air mata sebenarnya, subhanallah. Dan kita cuba meneladani akhlak Ibu Nabi Musa ni, sifat Ibu Nabi Musa ni, dan kekuatan kecekalan hati, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya akan janji Allah. Jadi saya kira sekadar tu, sebelum saya meninggalkan sahabat-sahabat semua, sidang pendengar pada hari ini, apa kata kita cuba renungi kata-kata daripada yang saya nakalkan daripada Buya Hamka. Jika kita tidak diuji dengan cubaan pahit, maka percayalah dengan kesabaran akan berakhirnya kepahitan tersebut dan akan berakhir dengan sangat manis. Kedua, mohon kepada Allah agar ditenangkan hati dan diberikan kesabaran, kerana bagaimana kecilnya urusan tu, jalan yang lebih baik adalah bertawakal kepada Allah. Jadi di sini saya menyuruh kita untuk sentiasa bertawakal kepada Allah di sambil berusaha, sentiasa meletakkan Allah yang nombor satu, memohon kepada Allah. Kita dah berada di 20 Ramadan yang terakhir, 10 Ramadan yang terakhir, kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilham-ilham keibuan, terutamanya ilham-ilham kebaikan. Maksudnya apa yang kita buat, dia dengan panduan Allah, dengan syariat Allah. Nak marah anak, marah dengan panduan Allah. Nak nasihat anak, nasihat dengan panduan Allah, dengan ilham daripada Allah. Semoga emosi kita, perasaan kita tidak dikawal dengan perasaan dengan sifat-sifat Fir'aun, dengan sifat keegoan. Jadi di sini kita sama-samalah memperbaiki diri. Semoga amal ibadah kita, semoga kita keluar daripada Ramadan ni menjadi insan yang lebih baik, dan kita cuba menjadi ibu yang lebih baik, insya-Allah, terutamanya lah. Untuk ayah-ayah pun sama je. Moga diberikan ilham yang baik lah untuk menjadi insan-insan yang lebih baik. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan ada satu lagi slide. Dan untuk sahabat-sahabat yang nak dapatkan buku-buku IKS, boleh terus kepada IKS punya ni lah, ejen-ejen yang berdaftar. Jadi saya akhiri perkongsian hari ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf salah dan silap saya.